dari Malaysia. Seterusnya, mobilisasi anggota kesihatan dari seluruh Sarawak dilaksanakan Kementerian Kesihatan KKM bagi menggantikan petugas Hospital Sentosa yang sedang menjalani tempoh kuarantin. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Adam Baba, taklimat khas COVID-19 turut diberikan kepada anggota kesihatan yang ditempatkan di hospital tersebut. Berikutan peningkatan kes positif termasuk kaki tangan Barisan Harapan di kluster Sentosa itu. Antaranya, pesakit dan petugas yang disahkan positif 19 telah diasingkan dan sedang dirawat di Hospital Umum Sarawak. Pengesanan kontak di kalangan pesakit dan anggota kesihatan disahkan positif 19 diteruskan. Kontak rapat kepada anggota kesihatan dan pesakit yang positif 19 COVID-19 dikuarantin di stesen kuarantin yang telah dikenal pasti. Kluster Sentosa mula dikesan pada 18 Julai lalu. Setakat ini merekodkan 21 kes positif dan daripada jumlah tersebut 16 kes adalah petugas KKM. Seramai 680 individu iaitu kontak dalam kluster berkenaan telah disaring dan daripada jumlah itu 21 didapati positif, 587 negatif manakala 72 lagi masih menunggu keputusan ujian saringan COVID-19. Baik, berikutan larangan rentas sepadan mengikut zon yang akan dilaksanakan mulai 1 hingga 14 Ogos depan. Kerajaan Sarawak memerlukan kerjasama daripada semua pihak untuk memastikan rantaian COVID-19 dapat dikawal. Ini termasuk kerjasama erat dengan Kerajaan Persekutuan ke arah kestabilan jangka panjang. Untuk itu, kita bersama Buma Win di Kuching bagi berita dari Bumi Kenyalang. Silakan, Buma. Baik, terima kasih Syairul. Sarawak memerlukan sebuah kerajaan yang kuat dan stabil di peringkat persekutuan. Ketua Menteri Datuk Patigi Abang Johari Tun Apeng berkata, oleh sebab itu kerajaan Sarawak telah memilih untuk memberi sokongan kepada pihak yang mampu mewujudkan kestabilan dan menyokong agenda pembangunan negeri ini. Jelasnya kerajaan persekutuan yang tidak stabil akan membawa kerugian di semua peringkat, sama ada di peringkat nasional maupun di peringkat negeri. Alhamdulillah, kerajaan peringkatan nasional kelas telah terbukti mampu mentadbir negara dengan berkesan, khususnya jika negara menghadapi pandemik COVID-19, sehingga Malaysia tidak antara negeri atau negara yang terbaik dalam usaha mengenangi COVID-19. Program pemulihan ekonomi pasca COVID-19 juga terbukti dirancang dan dilaksanakan secara tersusun. Datuk Patinggi Abang Johari menyatakan demikian ketika berucap merasmikan pelancaran Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang 2020 peringkat negeri di Kuching. Dalam perkembangan sama, Ketua Menteri menegaskan bahawa Sarawak perlu melaksanakan program pembangunannya berdasarkan perspektif negeri ini di samping mengambil kira perspektif di peringkat nasional. Dalam hal itu, hanya anak Sarawak sendiri yang perlu memelihara kepentingan dan hak negeri ini. Tambahnya, Sarawak sebagai sebuah wilayah di negara ini mampu menjadi maju, seterusnya menyumbang kepada pembangunan Malaysia secara keseluruhannya. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Patigi Abang Johari memaklumkan bahawa industri petrokimia menjadi antara tumpuan ekonomi yang akan dibangunkan di Sarawak selepas pandemik COVID-19 reda. Hub industri tersebut terletak di Tanjung Kidurong, Bintulu. Ketika ini, kawasan seluas 404.7 hektar telah diperuntukkan untuk membina sebuah kilang metanol dengan kos RM3.74 bilion. Sebuah syarikat antarabangsa telah mengesahkan akan melabur sebanyak RM24 bilion di hub tersebut. Jangkaan dengan pelaksanaan program industri petrokimia ini dan juga program ekonomi lain pendapatan isi rumah ataupun household income di Sarawak akan meningkat dan Sarawak tidak lagi istilah negeri kaya tapi miskin menjelang 2030. Industri berkenaan dijangka akan memberi peluang pekerjaan kepada 74,000 orang secara langsung dan tidak langsung. Dalam majlis ini, Datuk Patinggi Abang Johari turut menyempurnakan pelepasan konvoi jalur gemilang yang disertai agensi kerajaan persekutuan dan negeri.
Generasi muda di negeri ini diingatkan supaya sentiasa menghayati 3 tarikh keramat untuk memupuk semangat patriotik dan kecintaan kepada negara. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting berkata, 3 tarikh tersebut ialah 22 Julai 1963 yang dikenali sebagai Hari Sarawak, 31 Ogos 1957 iaitu Tarikh Kemerdekaan Tanah Melayu dan 16 September 1963 iaitu Tarikh Pembentukan Malaysia. Kesemua tarikh tersebut mempunyai hubung kait dalam lipatan sejarah dan generasi muda wajib mengetahuinya. Datuk Sebastian berucap merasmikan program Info on Wheel Merdeka at Community, anjuran Jabatan Penerangan di Dewan Komuniti Kampung Lereng Bukit di Miri. Jelasnya penghayatan terhadap tarikh-tarikh keramat itu sebagai menghargai jasa dan pengorbanan pejuang dan pemimpin terdahulu mendapatkan pembebasan daripada penjajahan British serta proses penggabungan rasmi pembentukan negara bersama Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Singapura dan Sarawak. Beliau turut memuji usaha Jabatan Penerangan yang menyalurkan maklumat dan agenda kerajaan menerusi program Info on Wheel agar masyarakat terutama penduduk luar bandar mendapat maklumat yang sahih dan tepat. Polis Sarawak menjangkakan sebanyak 5 atau 6 lokasi sekatan jalan raya SJR akan dilaksanakan susulan kawalan pergerakan antara bahagian yang akan dikuatkuasakan bermula 1 hingga 14 Ogos ini. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Dev Kumar berkata, pihaknya masih menunggu arahan daripada Kerajaan Negeri dan Kementerian Kesihatan berhubung kebenaran lokasi untuk diadakan sekatan jalan raya. Sehubungan itu, Datuk Dev Kumar mengingatkan mereka yang mahu membuat perjalanan rentas bahagian untuk mendapatkan kebenaran daripada Polis Diraja Malaysia PDRM seperti yang dilakukan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKP bersyarat. Walau bagaimanapun, katanya pengecualian adalah dibenarkan bagi tujuan menjalankan tugas rasmi, pekerja perkhidmatan penting, kematian ahli keluarga terdekat, ahli keluarga sakit tenat dan keperluan untuk menjalani pemeriksaan kesihatan. Beliau bercakap kepada pemberita pada Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kempen Kibar Jalur Gemilang 2020 peringkat negeri di Kuching. Bahagian-bahagian di negeri ini dibahagikan kepada 2 zon, iaitu Zon 1 meliputi bahagian Kuching, Samarahan dan Serian, manakala bahagian-bahagian lain diletakkan dalam Zon 2. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Syairul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Buma. Ini pula lintas langsung dari